Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk perkongsian pada kali ini, kita akan teruskan dengan tajuk reka bentuk vertigasi RBT tingkatan 1, iaitu kita akan bincangkan komponen utama sistem vertigasi. Ada beberapa komponen yang kita perlukan dalam sistem vertigasi ini. Contohnya, kita perlukan tangki nutrien, kita perlukan timer, pump, penapis, paip, paip ladang, paip tetia, paip utama, paip sekunder, set penitis dan juga kita perlukan bekalan elektrik serta sumber air. Komponen-komponen ini yang kita perlukan untuk menjalankan pertanian secara menggunakan sistem vertigasi. Tangki nutrien. Tangki nutrien ni macam tangki biasalah. Fungsinya untuk menampung larutan nutrien yang sedia. Nak letakkan larutan baja lah. Tangki nutrien ni kita boleh menggunakan tangki polytank yang biasa, yang warna hitam tu. Ataupun ada juga di ladang yang menggunakan tangki tu dibina daripada konkrit. Macam tangki kolam ikan biasa tu. Itu tangki nutrien. Maknanya kalau kita tengok dalam gambar ajar ini, tangki nutrien ni maknanya untuk letak larutan baja lah. Akan dipump. Larutan baja dalam tangki nutrien ini akan dipump kepada polybag yang diletakkan pokok-pokok tanaman. Yang kedua, kita perlukan alat pengatur masa ataupun timer. Yang digunakan sebagai switch automatik yang dapat menyalurkan bekalan elektrik dari punca kuasa ataupun plug kepada pam air ataupun baja bermotor untuk dihidupkan. Ini dia automatik. Kita tak perlu sendiri. Tak perlu pergi sendiri nak tekan switch. Bila kita ada timer ni, kita boleh set. Contoh nak salurkan baja, nak buat pengairan, berapa jam sekali. Contoh 8 jam sekali, on. Enjin pump akan on, akan menyalurkan larutan nutrien kepada tanaman kita. Seterusnya kita perlukan pump ataupun water pump untuk membekalkan air kepada tumbuhan mengikut jumlah dan waktu yang tepat. Pump ini disambung dengan timer ini. Dia secara automatik. Dan pump ini juga terdapat dalam beberapa saiz dan kuasa lah, mengikut kepada jumlah kapasiti kita punya tanaman itu. Kalau lebih banyak, maknanya kita perlukan pump yang berkuasa lebih besar. Yang seterusnya kita perlukan penapis ataupun filter yang mana diguna untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan. Mungkin dalam tangki nutrien ini terdapat benda asing. So kita perlukan penapis supaya bila kita pump, benda asing ini tidak termasuk dalam sistem pengairan yang boleh menyebabkan tersumbat ataupun kita punya sistem mengalami kerosakan. Seterusnya kita perlukan pipe. Pipe ladang. Contoh kita perlukan pipe tetia, pipe utama, pipe sekunder. Termasuklah komponen-komponen sistem perpaipan. Contohnya alat penyambungan lah. Polyfemale, polymer, stopcock, tank connector, ball valve, end cap, grommet, polypipe. Contoh elbow, ball valve, polystrip, equality, polymetric, elbow. Ini contoh bahan-bahan penyambungan sistem perpaipan. Aero dripper, tubing dan juga set dripper. Yang mana alat ini dipasang di hujung mikrotube, larutan baja keluar ke pangkal tanaman.
Kita juga perlukan bekalan elektrik. Bekalan elektrik ini kita boleh perolehi daripada sumber kuasa melalui plug, ataupun ada juga inovasi sekarang sumber elektrik itu digunakan daripada tenaga solar untuk lebih menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Dan kita juga perlukan bekalan air lah untuk bekalan sumber air dalam kuantiti yang banyak. Sumber air yang disediakan perlu bersih dan juga tak ada kekotoran. Okey, komponen-komponen asas. Kita perlukan tong larutan baja. Okey. Larutan stok ataupun baja. Baja A, B biasa dalam sistem fertigasi ni. Medium tanaman. Medium tanaman yang kita masukkan dalam polybag ini. Biasa kita menggunakan kupit lah. Kita tidak menggunakan tanah. Biji benih dan juga alat pengukur. Ini komponen-komponen asas. Okey, tu larutan baja. Untuk menyimpan larutan baja, biasa tong biru ni, tong tangki air yang biasa itulah. Okey, tong AB. Yang kedua, larutan baja ataupun larutan stok. Membekalkan semua mineral iaitu nitrogen, fosforus, kalium, magnesium. Kita biasa menggunakan baja AB. Dua larutan baja ini dimasukkan dalam tong yang berasingan. Medium tanaman. Okey, medium tanaman yang kita masukkan dalam polybag untuk menggantikan tanah itu. Okey, ciri-ciri medium tanaman yang kita perlukan adalah dia punya pegangan air 60% hingga 80%, pengudaraan 20 hingga 40%, kebolehan untuk penyusupan akar tanaman dengan baik, maknanya akar boleh menyusuplah untuk menyerap nutrien tu. Bebas penyakit. Okey. Medium ini sendiri perlu bebas penyakit. Tidak ada benda asing yang boleh. Bila medium ini mengandungi bakteria ataupun penyakit, tanaman yang kita semai dalam medium ini juga akan mudah terkena jangkitan penyakit lah. Tidak mencemarkan alam sekitar. Contoh-contoh medium yang kita biasa gunakan, yang pertama kokopit. Okay. Campuran media, kita guna sekam bakar, arang halus, sabut, sekam padi, abu. Ini contoh-contoh medium tanaman. Biji benih. Okay. Biji benih ini terpulanglah apa yang kita nak tanam. Biasanya fertigasi ini sayur-sayuran lah. Mestilah yang baik dan berkualiti untuk penghasilan tanaman yang berkualiti. Okay. Tanaman yang berkualiti bermula daripada biji benih yang berkualiti. Alat pengukur ataupun timer untuk mengukur kepekatan baja ataupun pH pada tanah. Larutan baja dalam tong itu kita ukur menggunakan alat pengukur ni. Contoh kita gunakan EC meter, pH meter, okay, dan terdapat dalam pelbagai lah di pasaran. Itu saja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like dan tekan ikon subscribe serta notification button untuk mengikuti perkongsian-perkongsian saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih.